Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita menunaikan sembahyang subuh berjemaah. Mudah-mudahan amal ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi dipanjangkan usia kita. Mudah-mudahan dengan panjangnya usia kita dapat sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, iaitu kita menjunjung segala perintah Allah dan kita meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memilih kita pada pagi ini untuk duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini dicatat oleh malaikat yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu catatan yang mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita dalam kitab Mustikah Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jilid yang pertama. Kita masih lagi bicara pasal yang pertama, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti hari itu ni hadis yang ke-15 tak no? Hadis yang ke-15 muka surat 37. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumin. Hadis yang ke-15 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa antum iza nazala ibnu Maryam fiikum fa'ammakum qala ibnu abi dhi'bi fa'ammakum bi kitabi rabbikum tabaraka wa ta'ala wa sunnati nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik keadaan kamu ketika Isa ibnu Maryam turun dalam kalangan kamu, lalu ia memimpin kamu. Salah seorang rawi ini Ibnu Abi Zib menerangkan ketika katanya, lalu ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah Al-Quran
sunnah Nabi kamu sallallahu alaihi wasallam. Sama juga dalam hadis yang kelima ni, di mana kita sebut sebelum ni sabda Nabi yang Nabi sebut, kita bicara sebelum ni Nabi sebut kalau Nabi Musa hidup di zaman dia, Nabi sebut nescaya Nabi Musa juga akan ikut syariat Nabi kita. Jadi hak Nabi kita ni ialah Nabi penghulu Nabi. Nabi kita ni adalah Nabi yang penyudah. Walaupun datanglah Nabi-Nabi lain, maka syariatnya pasti akan ikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dicerita dalam hadis riwayat Abu Hurairah ni sebut juga samalah, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik keadaan kamu ketika Isa ibnu Maryam turun di kalangan kamu nanti pada dekat-dekat hampir-hampir dengan kiamat. Nanti Nabi Isa akan turun ketika mana berlaku kerosakan yang begitu besar ketika itu, iaitu turunnya Dajjal. Turunnya Dajjal. Fitnah yang paling besar ialah fitnah Dajjal lah, yang kita duk minta tu sunat kita. Sebelum kita bagi salam, sunat kita berdoa. Apa yang kita nak doa, minta lah. Cuma selalu dalam kitab sebut doanya, selalu kita duk baca, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, min azabil jahannam, wa min fitnatil masihid dajjal. Minta lindung daripada Allah daripada azab kubur, azab neraka jahanam, dan minta lindung daripada fitnah hidup dunia dan juga fitnah akhirat, dan minta lindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Masihid Dajjal. Kerana apa? Fitnah tu fitnah yang begitu besar. Fitnah yang mana siapa yang ikut dia senang, siapa yang ikutnya syurga, tetapi neraka. Siapa yang ikutnya negeri-negeri, tempat-tempat yang dia lalui, yang di mana negeri itu kalau ikut dia, maka negeri itu akan subur, akan senang, akan bahagia. Tetapi neraka, negeri-negeri, kampung-kampung yang tak ikut dia, maka berlaku azab, berlaku sengsara, tetapi syurga. Bayangkan ketika tu fitnah yang begitu besar, tak mampu untuk kita nak hadapi. Itu kita minta-minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita minta lindung ni daripada fitnah Dajjal. Sebelum nak turun hak fitnah Dajjal pun kadang-kadang kita tak mampu dah. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala uji kita ni dengan penyakit COVID-19 yang kita dah hampir dekat setahun dah. Hampir dekat setahun dah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu pun kadang-kadang kita tak mampu dah nak lawan. Tu pun kita dah tak mampu dah nak lawan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala hantarkan ujian tu, ujian satu penyakit yang penyakit tu pun kita tak nampak. Penyakit tu pun penyakit yang kecil yang tak nampak, setelah di zoom beribu-ribu kali baru nampak penyakit yang dinamakan COVID-19. Tu pun kadang-kadang kita tak mampu. Makin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang manusia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepatut-patutnya apabila Allah Subhanahu wa taala uji kita, makin diuji, makin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Patut-patutnya rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala penuh beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tak juga. Tu baru ujian yang sedikit, baru ujian yang kecil. Nak banding besok ujian yang paling besar, ketika tu makanan pun tak ada dah. Makanan pun tak ada dah ketika tu. Siapa-siapa yang ikut Dajjal, dia bahagia. Siapa-siapa yang tak ikut Dajjal, maka dia
dia akan susah. Ketika tu bayangkan, bayangkan ketika tu maka pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala hantarkan Nabi Musa, hantarkan Nabi Isa, turunkan Nabi Isa, yang mana ketika mana dulu Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Musa, Nabi Isa sekarang dia pun tak mati, dia duduk di satu atas Allah angkat dan naik ke langit. Nanti sampai satu masa Allah Subhanahu wa taala akan turunkan Nabi Musa untuk membunuh Dajjal. Untuk membunuh Dajjal. Baik. Dia kata di kalangan lalu dia memimpin kamu. Salah seorang rawi hadis ini Ibnu Abi Zid menerangkan dengan katanya, lalu ia memimpin kamu dengan menurut kitab Allah, iaitu Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memerintah bumi buat seketika itu, dia pun mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa pun, walaupun kita sebut dah sebelum ni, Nabi Isa ni Allah Subhanahu wa taala kurniakan dia satu kitab, namanya kitab Injil. Kitab Zabur Nabi Daud, kitab Taurat Nabi Musa. Allah kurniakan dekat Nabi Isa alaihissalam kitab Injil. Walaupun Allah Subhanahu wa taala kurnia dia ada kitab, dia ada kitab, tetapi nanti dia turun di akhir zaman nanti ni, dia juga ikut Al-Quran, dia juga ikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu nak kata Nabi kita ni penghulu segala Nabi lah. Nabi kita ni penutup lah. Tak ada Nabi lah. Walaupun nanti esok Nabi Isa turun pun, walaupun dia Nabi, walaupun dia Rasul, tetap dia ikut Al-Quran. Tetap akan ikut Al-Quran, tetap akan ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut syariat yang diturun dekat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pasal yang kedua, wajib beriman kepada semua rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak pasal berkedua ni dia sebut wajib beriman kepada semua rasul. Hak rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib beriman. Beriman dengan rasul-rasul tu. Kita tak boleh nak tolak walaupun satu rasul yang kita sebut sebelum ni. Kalau Nabi, Allah Subhanahu wa taala lantik Nabi tu sebanyak, riwayat kata 124,000 Nabi. Kalau rasul ada riwayat kata 313, ada riwayat kata 314, ada riwayat kata 315. Iaitu rasul. Ada rasul yang wajib kita kena beriman, ada 25 rasul. Hak 25 rasul ni ada dalam Al-Quran. Yang ni kita nak kena beriman satu persatu. Walaupun kita sebut tak sama urutan pun tak apa dah. Asalnya kalau orang tanya kita kata itu rasul, itu nabi dan rasul. Orang tanya kita Zulkifli, ya kita kata itu nabi, itu rasul. Orang tanya orang beritahu kita Zakaria tu siapa? Kita kata Zakaria tu adalah nabi dan rasul. Orang tanya kita Yahya, orang tanya kita Nuh, orang tanya kita Hud, orang tanya kita Saleh, kita kata itu nabi dan rasul yang dilantik, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum dia sahaja. Untuk kaum dia sahaja. Kalau nabi-nabi sebelum ni yang kita kata tadi 124,000 dan rasul 313 tadi ni, ada nabi Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk diri dia sahaja. Ada rasul Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk kaum dia sahaja. Ada dalam satu masa ada beberapa rasul. Contohnya zaman Nabi Isa, Nabi Zakaria. Zaman Nabi Isa, Nabi Yahya.
Zaman Nabi Musa, Nabi Harun. Maksudnya apa? Kadang-kadang dalam satu masa, dalam satu negeri, dalam satu tempat ada 2-3 orang rasul. Allah lantik untuk kaumnya, ada Nabi Allah utuskan untuk diri dia sahaja. Tetapi berbeza dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala utuskan untuk sekalian alam ni. Nanti di akhirat besok tu, tu kadang-kadang orang duk kata macam-macam lah kat Nabi kita. Sampai kadang-kadang ni, kita sambut Maulid Rasul pun orang pertikai. Ada tuan-tuan, kita sambut Maulid Rasul, kita sambut memperingati hari kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang petikai, orang kata ni bid'ah ni, Nabi tak buat. Birthday kita pun kita sambut, birthday anak kita pun kita sambut, birthday ayah mak kita, sebab apa? Kita sayang, kita ingat depa. Nabi kita ni kita kena sayang, kita kena cinta lebih daripada kita sayang mak ayah kita, lebih daripada kita sayang diri kita, Nabi kita. Tu yang kita duk sebut selalu sebelum ni. Allah Subhanahu wa taala beritahu dalam Al-Quran. Allah kata, yang bermaksud, Allah katakanlah olehmu ya Muhammad, sekiranya bapa-bapa kamu, anak-anak kamu, isteri ataupun suami kamu, kaum keluarga kamu, harta yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, rumah yang kamu cintai, kesemua itu kata Allah kamu cinta lebih daripada Allah dan Rasul, dan daripada kamu berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah kata kalau kita cinta lebih daripada Allah dan Rasul, Allah kata fatarabbasu, tunggulah keputusan Allah, tunggulah azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan bagi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Allah suruh kita cinta kepada Allah dan Rasul. Dalam 2 kalimah syahadah kita tak boleh pisah di antara Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, kita duk baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kita buka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah kita akan jumpa Bismillahirrahmanirrahim. Orang tanya mana ada nama Nabi Muhammad pun? Tak ada pun nama Nabi Muhammad. Yang ada ayat yang pertama dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Kenapa kita nak ingat Nabi sedangkan ayat yang pertama pun tak sebut Nabi pun? Maka kalau orang tanya ni, kita jawab mudahnya. Yang kita baca bismillah tu datang daripada siapa? Di antara wahyu Allah Subhanahu wa taala lah turunkan melalui malaikat Jibril, turun dekat Nabi. Nabi lah orang yang pertama baca ayat tu. Dengan Nabi baca ayat tu dapat kita baca ayat Quran. Kan Al-Quran itu utusan Allah, Al-Quran itu adalah kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala turun perantaraan malaikat Jibril turun dekat Nabi kita Muhammad SAW. Tak boleh kita nak pisah. Sampai kadang-kadang orang mempertikaikan kita sambut Maulid Nabi. Sedangkan di akhirat nanti ni, semua manusia bermula daripada umat Nabi Adam AS sehingga umat Nabi Muhammad SAW pergi bertemu dengan Nabi Adam AS. Agak-agak Nabi Adam boleh tolong tak ketika tu? Tak boleh nak tolong. Sedangkan dia bapa segala manusia. Makhluk yang pertama yang Allah jadikan Nabi Adam AS, dia pun di akhirat nanti, di mahsyar nanti tak dapat nak tolong kita. Sedangkan atas dunia dulu ni kita tak, orang kita nak buat Maulid Nabi, nak sambut, nak selawat Nabi, kita pertikaikan. Esok ni tuan-tuan, orang yang duk kata macam tu akan berduyun-duyun mencari Nabi, akan memuji-muji Nabi, akan puja Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan atas dunia orang sambut Maulid nak selawat pun dia marah. Tapi di akhirat esok termasuk dia juga berduyung-duyung pergi jumpa Nabi Adam. Nabi Adam kata nafsi nafsi. Pergi jumpa Nabi Nuh, Nabi Nuh kata nafsi nafsi. Hang aku tak boleh nak tolong.
Pergi jumpa Nabi Musa pun sama, sedangkan Nabi Musa boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika tu Nabi Musa pun tak ada power dah. Nabi Isa pun tak ada power dah ketika tu. Semua manusia dalam perjalanan disebut dengan jarak perjalanan tu 500 tahun perjalanan. Berjalan lamanya pergi nak berduyung-duyung di mana kata Nabi Isa, kamu pergilah jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang terakhir ketika tu semua manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam sehingga umat yang terakhir pergi bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tu. Allah Subhanahu wa taala ajar kepada Nabi kita dengan tasbih, dengan pujian-pujian ketika mana Nabi kita Muhammad SAW pergi duduk di bawah aras Allah Subhanahu wa taala supaya minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipermulakan perhitungan. Ketika mana Nabi sujud dengan kalangan kalimah, dengan kalam yang tak pernah didengar, kalam yang telah diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala dipermulakan perhitungan. Ketika tu Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi angkat kepala. Mintalah apa yang dia nak minta. Tu kata kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai nabi-nabi terdahulu pun tak mampu nak buat apa. Sampai nabi-nabi terdahulu pun, sampai Nabi Isa pun ketika akhir nanti kita sebut tadi ni, dia akan ikut syariat. Tapi nabi-nabi dulu kita beriman dah. Kita beriman, wajib kita beriman, hanya kita beriman sahaja, tetapi syariat-syariatnya kita tak ikutlah. Sebab syariat-syariat umat-umat terdahulu tak sama dengan syariat-syariat di antara satu syariat dengan satu syariat rasul-rasul terdahulu, tak sama. Cuma hak syariat Nabi kita ni sempurna. Daripada hak dulu, hak sekarang kan semuanya sempurna. Maksudnya sesuai dalam keadaan masa mana sekalipun. Baik. Mengenai semua pesuruh-pesuruh Allah Subhanahu wa taala seumum, Allah taala berfirman, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul, dengan memerintahkan dia menyeru mereka, hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi tagut. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl, dan sesungguhnya kami telah mengutus di kalangan tiap-tiap seorang umat itu seorang rasul. Allah Subhanahu wa taala lantikkan tiap-tiap umat itu seorang rasul untuk memimpin kaum masing-masing. Untuk dan memerintahkan dan menyeru mereka hendaklah menyembah Allah. Semua rasul-rasul terdahulu ni dari segi apa? Tauhidnya, pengabdiannya, menyeru kepada kaumnya, menyeru kepada umatnya supaya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk sebut selalu dalam yang tiap-tiap hari Jumaat, Tok Khatib duk baca berpesan dengan wasiat, dengan takwa, menjadi rukun dalam khutbah. Tak baca sahaja khutbah pada hari itu tak sah. Apa dia? Berpesan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita duk faham selalu, sebut sahaja takwa pada Allah Subhanahu wa taala, pasti kita akan faham, kita akan mengatakan menjunjung segala perintah Allah, meninggal segala larangan Allah. Tetapi pada hakikatnya yang tu baru nombor 3. Kalau kita mengaji tentang ilmu tauhid, tentang junjung perintah Allah Subhanahu wa taala, hak tinggal larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, yang pertama-tama sekali nak sampai pada darjat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah membersihkan diri daripada kesyirikan. Yang pertama-tama sekali ialah membersihkan diri daripada sifat-sifat syirik, membersihkan daripada menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi dahulu ni Allah Subhanahu wa taala lantikkan nabi-nabi untuk umatnya
Untuk apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak mau menyekutui Allah Subhanahu wa taala. Tak mau kita kadang-kadang hak kita pun kadang-kadang tanpa kita sedar kita mengakui apa-apa ni aku ni, aku main ni aku ni, apa-apa aku kita mengakukan. Hakikatnya apa yang berlaku dalam kehidupan kita, apa yang kita buat ni pada hakikatnya semua adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berkuasa. Kita tak ada kuasa apa. Selalu saya duk sebut tiap-tiap kali kita dengar azan sampai tahayya 'ala salat, sampai tahayya 'alal falah, kita akan berkata la haula wala quwata illa billah. Contoh dia kata, ustaz, saya tak boleh main lah, nak main semayang, nak main mengaji, nak main masjid, tak ubah sihat. Berapa ramai orang yang sakit tak sihat main rumah Allah. Kerana apa? Kekuatan daripada Allah bagi kekuatan pada dia. Ustaz, tu imam, saya sibuk kerja siang malam kerja. Berapa ramai Allah SWT bagi orang yang siang malam kerja tapi sempat untuk main rumah Allah Taala. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala pilih kita nak dapat pilihan Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk mana kita pun, sesusah mana pun, jangan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupa. Kerana Nabi-Nabi terdahulu mai bagi peringatan kepada kaumnya. Syariat berbeza ketika itu. Tetapi tertiba akidah tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala semuanya sama. Tujuan rasul-rasul, tujuan nabi-nabi ialah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutui lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contohlah kita kata zaman Nabi Musa, ketika Nabi Musa naik bermunajat di Bukit Tursina, ketika dia turun umat-umatnya telah menyembah berhala-berhala, sembah berhala-berhala. Sembah anak lembu yang dibuat ukir dibentuk dengan anak lembu, mereka menyembah anak lembu. Baru tinggal seketika sahaja umat-umat ini telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat dahulu degil sungguh, walaupun kadang-kadang Nabi itu dilantik, diutus di kalangan mereka. Kita Nabi tak lutuk di kalangan orang Melayu. Kita Allah lantikkan Nabi di kalangan orang Arab. Tetapi umat-umat terdahulu, kaum Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala lantik di kalangan mereka. Tetapi walaupun macam tu, ketika mana Nabi Musa alaihissalam ajak berjuang untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, apa kata kaum Bani Israel? Kamu pergilah dengan Tuhan-Tuhan kamu. Ketika dia ajak berjuang pada Allah Subhanahu wa taala, kata kaum Bani Israel, kata umat Nabi Musa alaihissalam, kamu pergilah dengan Tuhan-Tuhan kamu. Tu biar, tu kata depa ni biadab sungguh. Walaupun diikut Nabi, walaupun ikut Nabi Musa, ketika ajak untuk nak berjuang pada Allah Subhanahu wa taala, kamu pergilah bersama-sama dengan Tuhan-Tuhan kamu. Tapi umat Nabi Muhammad diajak untuk berjuang pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun bilangannya 300 lebih, nak lawan dengan 1000 lebih ketika peperangan Badar. Sami'na wa ata'na. Kita pun nak kena ikut macam tu. Kita tak mau ikut banyak umat-umat terdahulu. Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami derhaka. Kami dengar, kami ingkar, kami tak mau ikut. Kita nak sami'na wa ata'na. Macam kita belajar suatu benda lah, dapat suatu benda, sami'na wa ata'na. Buat tahu, jangan tunggu-tunggu dah. Tu selalu kita dengar, selalu sebut, beribadatlah, bekerjalah kamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Seolah-olah kamu akan hidup 1000 tahun. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Kalau hak dunia tak apa, tak buat hari ni pun tak apa, buat esok. Tak buat esok pun tak apa, buat minggu depan.
Tak buat minggu depan pun tak apa, buat bulan depan. Tak buat bulan depan pun tak apa, buat tahun depan apa? Hidup selama-lamanya, hidup 1000 tahun tak apa. Tak buat tahun ni, tahun depan pun tak apa. Lu hidup lama lu 1000 tahun. Tapi beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati esok hari. Boleh kita tangguh tak agak tuan-tuan syariat ni? Boleh kita tangguh-tangguh dah. Beribadatlah kamu seolah-olah kamu akan mati besok hari. Dankah kita nak buat? Dankah kita nak qada ni puasa kita, sembahyang kita yang kita tinggal dulu. Sedangkan nak mati besok hari dah. Kalau hak dunia esok tak mati lagi, 1000 tahun seumur hidup. Tak apa, tak buat tak apa lagi. Masa panjang lagi. Apa? Umur kita panjang lagi. Seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Tetapi berakhirat seolah-olah kamu akan mati esok hari. Ini kita buat sembahyang ni belum zuhur, belum tentu lagi. Tu kita sampai satu tempat perjalanan kita, contohnya kita dengar azan, sembahyang dulu. Jangan kita tangguh nantilah balik buat rumah lagi lah. Agak-agak sampai dah rumah. Kalau sampai tak apa. Kalau tak sampai, waktu dah masuk dah. Segerakan hak perintah Allah Ta'ala. Jangan kita tangguh-tangguh kita balik sana kita buat lah. Sedangkan depan kita tu ada surau, depan kita tu ada masjid. Buat dulu. Sebab apa? Nanti 2-3 minit kita pun tak tahu. Mungkin 2-3 minit kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dia kata hendaklah kamu menyembah Allah dan jauh daripada tahu hak penyembahan lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sebut dan sebelum ni Allah sebut dalam Quran. Allah kata, Allah sebut Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ila nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir tu Allah kata ikutan dia, penolong dia, sembahan dia adalah taghut. Orang beriman sembahan dia Allah. Orang kafir sembahan dia, ikutan dia, pengabdian dia hanyalah taghut, iaitu mengeluarkan mereka daripada cahaya kepada kegelapan, daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kufur kepada Allah, daripada beriman kepada Allah tak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengeluarkan mereka daripada cahaya petunjuk kepada kekufuran. Allah kata mereka ini ulaika ashabun nar, mereka adalah penghuni neraka kekal di dalamnya, tak keluar dah. Orang-orang yang hidupnya kita sebut tadi ni mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita kena jaga. Sebelum kita nak beribadat kepada Allah, mensucikan diri itu, kalau kaedah dia sebut ni tingkatan nak sampai kepada tingkatan takwa. Yang pertama membersih daripada sifat-sifat syirik. Yang kedua ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga melaksanakan apa yang Allah perintah, tinggal apa yang larang. Yang kelima, yang keempat ialah melakukan amalan-amalan yang sunat. Amalan-amalan sunat. Hak pertama mensyirikkan Allah, membersih pada sifat-sifat syirik. Kita ingat kita berhenti tentu dulu. InsyaAllah lepas ni kita akan sambung lagi. Masih lagi tajuk, iaitu wajib beriman kepada semua rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah kita akan hurai lagi dalam surah An-Nahl pada ayat yang ke-36. Kita berhenti tentu dulu. Wallahu a'lam. Terimailah sama-sama kita tangguh kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih, kifarah dan surah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنه في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا الله يا رحمن يا رحيم ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim ampunkan dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami terhadap pasangan kami anak-anak kami sahabat-sahabat kami muslimin muslimat mukminin mukminat al ahya'i minhum wal amwat ya Allah ya Rahman Rahim ampunkan dosa kedua bapa kami kasihlah mereka ya Allah seperti mana mereka mengasihi kami ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim sekiranya kalangan kami ada yang sakit ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah kau sembuhkanlah segala penyakitnya ya Allah ya Allah ya Rahman Rahim sekiranya kalangan kami ada yang susah ya Allah kau permudahkanlah kehidupan ya Allah limpahkan rezeki yang melimpah-limpah buatnya Allah Allahumma inna na'udzubika minal barash wal junun wal juzami syai'in minal asqam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatimil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salam salim walhamdulillahi rabbil alamin sekian billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.